Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 29 Januari bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Bekas Yang di-Pertua Sarawak Tun Abang Muhammad Salahuddin Abang Baring meninggal dunia jam 11.40 malam tadi. Allahyarham yang berusia 100 tahun menghembuskan nafas terakhir di Pusat Perubatan Pakar Normah Petrajaya. Dilahirkan di Sibu pada 27 Ogos 1921, Abang Muhammad Salahuddin adalah orang pertama memegang jawatan Yang di-Pertua Sarawak sebanyak 2 kali. Lebih dikenali dengan panggilan Abang Louis dalam kalangan kenalan lamanya di Sibu. Beliau dilantik buat kali pertama sebagai Yang di-Pertua Sarawak ketiga pada 1977 hingga 1981, menggantikan Allahyarham Tun Tuanku Bujang Tuanku Othman. Pada tahun 2001, beliau sekali lagi dilantik sebagai Yang di-Pertua Sarawak ke-6, menggantikan Allahyarham Tun Ahmad Zaidi Edrus. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Petrajaya hari ini. Langkah membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN bagi melaksanakan Pilihan Raya Negeri PRN Johor selari dengan aspirasi rakyat negeri itu yang inginkan kestabilan dalam pentadbiran. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anna Musa berkata ia dapat dilihat melalui kajian dan analisis yang dilakukan kerajaan menerusi pelbagai platform atas talian. Katanya tindakan Menteri Besar Johor Dato' Hasni Mohamad adalah bertetapan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menghadiri majlis makan malam bersama pemimpin masyarakat yang diadakan di Hotel Tisel Johor Bahru malam tadi. Tambah Tan Sri Anwar, walaupun beliau tidak dibenarkan mendedahkan kaedah analisis sentimen yang dijalankan, namun perkara itu bukan rahsia di mana kementeriannya sentiasa menjalankan pemantauan dalam pelbagai platform media sosial. Sementara itu, Ketua UMNO bahagian keteruk itu juga yakin dengan kepimpinan Dato' Hasni kerana dia dilihat mampu menerajui kerajaan Johor dengan mandat yang bakal diberikan rakyat selepas ini. Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard JIPS Bukit Aman mengesahkan menerima laporan berhubung kematian mengejut membabitkan seorang lelaki orang kena tahan OKT di lokap Balai Polis Marang, Terengganu semalam. Pengarahnya Dato' Azri Ahmad berkata telah menerima laporan berkenaan kejadian itu pada jam 3 petang. Jelasnya OKT dikenal pasti berumur 38 tahun ditahan mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan. OKT direman selama 3 hari bermula semalam hingga 30 Januari di Mahkamah Magistrate Marang. Dato' Azri menambah, Unit Siasatan Jenayah dan Kematian dalam Tahanan USJKT sedang menjalani siasatan berkaitan kes berkenaan. 5 lagi penarik kereta ditahan polis bagi membantu siasatan berhubung pergaduhan di Lebuhraya Tun Dr. Lim Chong Yu, Georgetown pada Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Timur Laut SCP Sofian Santong berkata tangkapan itu menjadikan jumlah keseluruhan suspek yang ditangkini adalah 10 orang. Beliau berkata 2 daripada mereka telah dibebaskan dengan jaminan polis manakala 8 lagi masih direman selama 5 hari sehingga 31 Januari ini. Kesemua suspek yang ditahan berusia lingkungan 21 hingga 54 tahun dan berasal dari Pulau Pinang. Jelas Sofian suspek yang masih ditahan reman berada di lokap berpusat Bayan Baru untuk siasatan lanjut. Terdahulu 5 lelaki tempatan berusia antara 26 hingga 50 tahun ditahan polis susulan insiden pergaduhan berkenaan. Sebanyak 62 kes varian COVID-19 varian membimbangkan VOC Delta dikesan bagi tempoh antara 25 hingga 28 Januari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Syam Abdullah berkata, bagi tempoh itu 40 kes Delta dikesan di Pulau Pinang dan 7 di Kuala Lumpur. Manakala di Pahang dan Perak dikesan sebanyak 5 kes, Kelantan 3, Kedah 1 dan Selangor 1. Beliau berkata ia menjadikan angka terkini 7,098 kes membabitkan VOC dengan 20 kes iaitu VOI. Bagi VOC terdapat sebanyak 6,250 kes varian Delta, Omicron 601, Beta 233 dan Alpha 14. Manakala kes yang mempunyai VOI terdapat 13 kes Theta, Kappa 4 dan Eta 3. Sementara itu, daripada 110 kluster baharu dilaporkan Kementerian Kesihatan KKM minggu lalu, 83 membabitkan kluster institusi pendidikan. Semalam sahaja daripada 23 kluster baharu, 19 adalah membabitkan sektor itu. Kluster pendidikan itu dilaporkan 5 kluster di Selangor, Melaka 3, 2 di Johor, Kedah dan Kelantan, manakala 1 kluster di Pahang, Perak, Perlis, Sabah dan Kuala Lumpur.
Dalam pada itu, angka kes harian baharu Malaysia terus meningkat semalam dengan sebanyak 5,522 kes dilaporkan, menjadikan kes kumulatif sebanyak 2,855,930 kes. Ia kali kedua dalam tempoh seminggu ini, negara mencatatkan kes harian baharu melebihi 5,000 kes. 27 Januari lalu, 5,439 kes telah dilaporkan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.